yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat. Tu. Allah sebut dah. Namanya didapati tertulis dalam kitab Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Tu kitab mereka pegang tu dah ada Nabi Muhammad yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf. Dah ada macam tu lah. Yang melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Itu syirik dan sebagainya. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya. Tuan-tuan siapa yang beriman? Termasuk Rasulullah bin Salam ya. Memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, iaitu Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tadi di sini khas ayat tersebut Allah Taala puji siapa? Allah Taala puji Ahlul Kitab. Yang mana mereka tu berpegang dengan kitab mereka dahulu, bila datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka terus pula beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya mereka beramal dengan kitab mereka dan kemudian mereka berpegang pula dengan Al-Quran. Jadi Allah jadikan mereka tu orang yang beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna 'ilman nafi'an ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah yang dikasihi muliakan para jemaah muslimin dan muslimah yang dirahmati dikasihi lagi disayang Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh kebahagiaan keberkatan ini kita ditempatkan di rumah Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan kasih sayang, rahmat, inayah, taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat tunaikan fardu subuh berjemaah dan dapat kita meneruskan lagi dalam pelajaran tafsir. Jadi insya-Allah sebelum meneruskan kita lihat suratul Maidah ayat yang ke-46. Surah Maidah ayat yang ke-46. Baik, jadi setelah mana Allah Taala menceritakan dalam hal yang dahulu berkaitan dengan qisas, hukum sebagai menegakkan tiada kezaliman dalam Islam ini, maka ada qisas ataupun balasan. Baik, namun demikian maka Islam masih lagi memberi ruang iaitu kemaafan. Kemaafan daripada pihak yang kita kata mangsa. Maka itu menjadi penembus dosa untuk mereka dan juga menjadi pahala untuk mereka tadi. Baik, jadi seterusnya pula maka Allah Taala terangkan pula sebab yang dahulu tu berkaitan dengan Ahlul Kitab juga di kalangan sebahagiannya daripada kaum Yahudi daripada zaman Nabi Musa AS, yang mana Allah ceritakan mereka ini ada kitab Taurat, ada hukum dalam kitab Taurat, tapi sengaja nak minta hukumnya kepada Nabi SAW. Tapi bila Nabi SAW meletakkan hukum yang sebenar, maka mereka tak boleh terima pula. Itu dah.
Dan kemudian hinggalah datangnya Nabi Isa alaihi salam. Jadi kemudian Allah Taala ceritakan pula, ya, selepas daripada Nabi Musa alaihissalam, Allah utuskan pula Nabi Isa alaihissalam. Ana ayat seterusnya. Jadi insya-Allah kita lihat ayat yang ke-46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Jadi selepas Nabi Musa maka Allah jelaskan, Allah utuskan pula Nabi Isa alaihissalam. Wa qaffayna ala asarihim bi Isa bin Maryam, dan kami ikutkan jejak mereka. Jejak mereka maksud adalah nabi-nabi daripada Bani Israel yang Allah Taala utuskan, sampai kepada Nabi Musa alaihissalam. Baik, Allah Taala iringkan dengan apa? Dengan Isa putra Maryam. Nabi Isa, yang Allah nisbahkan kepada Maryam sebab dia tak ada bapa dia. Tu. Baik, apa yang Nabi Isa bawa tadi? Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah, membenarkan kitab yang sebelumnya, iaitu Taurat. Tu. Dia biasanya kalau seorang rasul yang mendapat kitab itu, biasanya kita yang terdahulu dah tak dipegang lagi. Tapi ni kelebihan Nabi Isa alaihissalam. Kelebihan Nabi Isa alaihissalam, sebabnya Allah Ta'ala bagi kefahaman kepada dia dua-dua sekali. Kitab Taurat, dia menguasai, dan kemudian Allah turunkan kitab yang khas pula untuk dia, iaitu kitab Injil. Tu ya. Jadi tu Allah jelaskan tadi, Allah Ta'ala ikutkan perutusan kepada Bani Israel ini dengan diutuskan Nabi Isa alaihissalam yang membenarkan kitab sebelumnya, iaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Baik, jadi kalau kita lihatlah seperti mana yang saya sebut dahulu, Allah Subhanahu Wa Taala utuskan rasul dan juga nabi yang paling banyak sekali adalah di kalangan Bani Israel. Sebab itulah bangsa Bani Israel ni dia rasa dia mulia. Sebab apa? Pok-pok dia boleh jadi nabi. Pok-pok dia boleh jadi rasul. Itu pilihan Allah. Tu. Termasuklah sini, maka Allah jelaskan setelah mana nabi-nabi daripada Bani Israel, mana dah habis dah Nabi Musa. Kemudian Allah Ta'ala kirimkan pula Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel. Jadi Nabi Isa ni sebab dia bukan daripada bapa Bani Israel, maka dia bukan daripada keturunan Bani Israel. Tu ya. Jadi Allah dah putuskan dah. Itu clue, saya kata isyarat. Sebab Allah nak datangkan rasul yang paling agung sekali, bukan daripada kalangan Bani Israel. Baik. Jadi nabi yang disebutkan adalah Nabi Isa putra Maryam yang membenarkan kitab yang sebelumnya, iaitu Taurat. Maknanya dia beriman dan menjadikan hukum dengan apa yang disebutkan dalam kitab Taurat. Maknanya ini sebelum turunnya kitab Injil. Sebelum turunnya kitab Injil. Jadi Nabi Musa alaihissalam beramal dengan apa yang ada dalam kitab Taurat tadi, dan juga meletakkan hukum seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab Taurat tadi. Iaitu nak menjelaskan bahawasanya Nabi Isa alaihissalam ini ataupun sebagai meneruskan lagi perjuangan yang dibuat oleh nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Tak lain tak bukannya mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga berpegang dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dan selepas tu baru Allah jelaskan. Nampak tak? Selama mana dia ceritakan
Nabi Isa menghukumkan beramal dengan kitab Taurat tadi. Wa atainahul injila. Dah. Dan kami telah memberikannya kepadanya kita Injil. Itu selepas itu. Apa itu ya? Fihi hudan wa nur. Sedangkan di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Cahaya yang menerangi daripada kegelapan tadi. Baik, maksudnya adalah Allah Ta'ala turunkan pula kita Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Walaupun Nabi Isa sebelum ni beramal dengan kitab Taurat, kemudian Allah turunkan pula kita Injil. Tu ya. Jadi Jadi syariat bukan kata berubah 100%. Syariat macam syariat Islam kita inilah, ya. Jadi cuma ada perubahan sedikit berbanding kepada kitab-kitab yang terdahulu. Baik, jadi dalam kitab Injil Allah jelaskan dalamnya ada petunjuk kepada kebenaran yang sepatutnya diikuti oleh Bani Israel, yang mereka tak boleh pertikaikan lagi. Sebab apa? Sebab Nabi Isa dah berpegang dulu dengan kitab mereka. Jadi kenapa pula mereka nak memboikot ataupun nak berpaling daripada mengikut Nabi Isa? Tapi itulah jadinya, ya. Sedikit yang beriman, ramai yang kufur. Tu dia. Yang beriman Nabi Isa ni tak ramai. Sebab tu di antara sahabat-sahabat yang dikenal sebagai Hawariyun. Tu ya. Kalau ikut kepada sejarah Hawariyun tu ada 12 orang ya. 12 orang, tapi orang lain tu maknanya yang ikut-ikut tak kuat lah. Tapi 12 orang tu seolah macam mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Mereka ni hebat menolong Nabi mereka tadi. Baik, jadi Allah terlihatkan dalam kitab Injil tadi ada petunjuk untuk mereka berpegang, beramal, dan cahaya. Cahaya dia, cahaya yang menerangi untuk menghilangkan segala bentuk syubhat dan menghuraikan berbagai kemusykilan yang timbul. Ya, jadi maknanya kemungkinan ada hukum-hukum yang baru dan sebagainya berkaitan dengan masa tersebut, maka Allah turunkan dalam kitab Injil sesuai dengan zaman tersebut. Baik, ya. Namun demikian kitab Injil ni Allah jelaskan untuk apa? Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, iaitu kitab Taurat. Maknanya apa yang ada dalam kitab Taurat itu juga Allah ceritakan apa yang ada dalam kitab dalam kitab Injil ada diceritakan hal yang perihal yang kitab Taurat tadi. Dan demikianlah cuba kita lihat. Dan setiap kitab itu membenarkan pula yang akan adanya Nabi yang terakhir. Dan dalam Al-Quran juga membenarkan kitab Taurat, membenarkan kitab Injil. Nampak? Dalam Quran ada, ya, kita tengok Allah sebut kitab Taurat, kitab Injil banyak kan? Itu membenarkanlah. Ya? Maknanya kita benarkan itu zaman mereka berpegang dengan kitab tersebut. Sedang kita umat Muhammad, kita tak bolehlah pegang dengan kitab-kitab lain. Sebab kita ni telah diutuskan Nabi yang terakhir dengan Al-Quran yang lebih komplit, lebih sempurna berbanding daripada kitab-kitab yang terdahulu. Baiklah. Malahan Allah Ta'ala jelaskan selain daripada membenarkan kitab Taurat, wa hudan. Ya. Wa hudan tu. Dan menjadi petunjuk. Ada petunjuk lagi tu. Wa mau'izatan lil muttaqin. Serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Untuk Allah kata orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Sebab mereka yang tak terima Nabi Isa itu sebenarnya orang yang kufur kepada Allah dan juga Rasulnya. Gitu ya. Jadi maka yang tak beriman kepada Allah. Baik. Jadi Allah dah jelaskan bahawa dalam kitab Injil itu membenarkan kitab yang sebelumnya, iaitu kitab Taurat. Iaitu Nabi Isa alaihissalam mengikutinya dan tidak menyisih isinya pun. Kalau ada pun hanya sedikit sahaja daripada apa yang dijelaskan kepada Bani Israel terhadap apa yang mereka perselisihkan. Sebab tu tak ada dalam kitab Taurat, tapi dalam kitab Injil lah. Cerita apa yang sebelum ni duk berselisih pendapat. Ya. Sebabnya kita lihatlah. Sebabnya mereka kalau kita lihat dah masa zaman Nabi Musa AS ada tu tak apalah. Kemudian selepas mereka itu, maka orang Yahudi mereka menganggap Uzair anak Allah Ta'ala kan. Mereka syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Jadi dalam kitab Injil Allah terangkan. Juga samalah. Allah Taala tak ada anak. Tengok dalam Quran Allah sebut. Allah Taala tak ada anak. Mattakhadha walada wala sahibah wala lahu sahibah. Allah Taala tak pernah mengambil seorang pun jadi anak, dan Allah Taala tak ada isteri pun. Yang melahirkan anak tak ada. Allah Taala bukannya makhluk. Ada. Dan ini seperti mana yang Allah Taala berfirman dalam surah Ali Imran. Menunjukkan apa? Antara kitab Injil itu dia ada hubungan dengan kitab Taurat. Dalam ayat surah Ali Imran ayat yang 50, ba'da minasyaitonir rajim, wa li uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum, dan untuk menghalalkan bagi kamu sebahagian yang telah diharamkan untuk kamu. Ada juga perkara-perkara yang diharamkan kepada Bani Israel zaman sebelum tu. Zaman sebelum tu ya. Dan kemudian pada zaman Nabi Isa alaihissalam Allah turunkan kitab Injil, Allah menghalalkan. Allah menghalalkan. Baik, dalam Quran pun kalau kita lihat ada juga. Sebab dia antaranya Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub Nabi Yaqub alaihissalam, dia mengharamkan, bukan letak hukum haram yang sini, tu haram kat diri dia. Daripada makan daging unta, minum susu unta. Sebab bagi dia tu dianggap sebagai apa? Kalau sekarang panggil orang mewah lah. Orang senang, dia tak nak. Tu jadi mahram kat atas dia. Dia makan hak yang simple-simple orang tahu. Kalau orang tak apa, jadi macam orang miskin makan, dia makan yang tu je. Tak jadi makan minum hak orang kaya. Itulah. Jadi sehinggalah apa? Bani Israel menganggap apa? Unta tu seolah macam haram kepada mereka. Tapi kemudian bila datang Nabi Isa AS, Allah tak menjelaskan benda tu semuanya halal. Halal bakar dah. Bukan haram. Allahu Akbar. Malahan Allah jelaskan kitab Injil itu. Sepatutnya wal Bani Israel yang ada pada zaman Nabi Isa ni pula, mereka sepatutnya ikut Nabi Isa. Ni Allah bagi dua perkara. Pertama, wahudan, dan menjadi petunjuk. Jadi petunjuk ni maknanya dapat menyuluh kepada mereka jalan kebenaran, daripada jalan kesesatan yang mereka perselisihkan sebelum ini. Wa mau'izatul lil muttaqin, dan pengajaran. Sebab apa? Dalam tu ada nasihat, ada pengajaran untuk mereka berpegang supaya mereka selamat dunia dan dunia akhirat. Maka dalam surah itu ada perkara yang diperintahkan dan ada pula perkara yang dilarang. Terutama daripada yang perkara-perkara yang haram dan menjadi dosa. Jadi dosa, ya. Baik, namun demikian Allah jelaskan siapa yang dapat. Mana tak ramai yang saya sebut tadi kan. Allah sebut semua tu siapa yang dapat? Lil muttaqin. Lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Takwa tu wahuriyun lah. Mereka yang berpegang dengan apa yang oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi maknanya mereka yang dapat mengikut Nabi Isa berpegang dengan kitab Injil ini juga bersama dengan apa yang terdapat dalam kitab mereka terdahulu, iaitu mereka yang bertakwa kepada Allah, mereka yang takut kepada ancaman dan siksaannya. Jadi mereka itu sahajalah yang mendapat manfaat daripada perutusan Nabi Isa alaihissalam bersama dengan turunnya kitab Injil. Sebab apa? Kitab Injil ni mengiktiraf, mengakui kebenaran yang terdapat dalam kitab Taurat. Tu dah. Subhanallah ya. Cuba kita lihat dah. Antara satu kitab tu, kitab yang kemudian akan menerangkan kitab yang terdahulu. Cuba kita lihat pula Al-Quran. Al-Quran juga menerangkan apa? Kebenaran yang terdapat kitab Injil dan juga kitab Taurat. Begitulah dalam cerita yang lepas, surah lepas kan. Orang Yahudi, mereka nak minta hukum dari Nabi SAW tentang orang berzina. Bila Nabi SAW bagikan hukum kena direjam sebab ni orang berzina, orang dah kahwin. Dah. Mereka kata tak ada dalam kitab mereka. Tak ada dalam kitab mereka. Jadi tak nak beramal di situ. Tapi bila mana Nabi SAW perintahkan bawa kitab Taurat, dibaca, tapi mereka cuba nak mengelak kan. Tapi sebab ada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Salam,
Dia kata mereka ini adalah orang yang menyembunyikan kebenaran. Lalu Allah perintahkan buka. Bila buka dibaca memang ada. Memang ada. Sebab tu nampak tak? Jadi saya kata tak, kalau tentang berzina ni sejak zaman Nabi Musa lagi dah ada hukum kalau orang berzina tu nampak kena hukum rejam kan. Jadi sampai sekarang, sampai bila-bila pun hukumnya sama. Allahu Akbar. Jadi syariat sama tak? Ya, bukan semuanya berbeza. Sebab kadang-kadang kita ni salah faham. Kita salah faham tak? Kita kata apa? Seolahnya apa? Kalau bila seorang rasul tu datang kemudian, maka dah tak amal dah hak yang terdahulu. Yang tak amal tu bukan semua, saya kata. Bukan semua, tapi banyak yang beramal. Yang tak beramal tu sikit saja. Tengok yang saya bagi contoh tadi kan. Bila zaman Nabi Isa AS, Allah Ta'ala ceritakan kepada Bani Israel yang berkaitan unta halal belaka kan. Sedangkan mereka sebelum itu mereka menganggap unta itu adalah haram. Itu nampak bukannya kita kata benda yang terlalu jauh antara apa yang dibuat oleh seorang rasul dengan rasul yang selepas mereka tadi. Kita itu. Baik. Jadi kemudian Allah perintahkan. Allah perintahkan Bani Israel yang ada pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Tu ya. Tengok ayat seterusnya. Wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Jadi kalau ayat ni kita dengar dalam surah ni, ayat ni ada tiga perkara yang hampir sama. Cuma hak sini Allah jelaskan hak ni tentang masalah mereka yang enggan berpegang dengan hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu taala, maka diklasifikasikan sebagai orang fasik. Orang fasik. Okay. Kalau yang ayat dulu Allah sebut kafirun. Dulu orang sebut kafirun. Ini Allah sebut fasiqun. Nak ceritanya apa? Kalau tak menghukumkan dengan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, itulah sifat-sifat dia. Sama ada kafir ni tolak teruh. Kalau sebut kita kafir itu tolak teruh. Kalau yang ada fasik, kalau fasik ni maknanya dia terima tapi dia tak amal. Dia terima tapi tak amal. Hak tu dah. Benar ada yang Allah sebut munafiqun kalau munafik tu mulut dia terima tapi hati dia tolak. Macam-macam lah manusia kan. Zaman sekarang pun nampak tak, zaman sekarang pun walaupun kita nampak manusia moden dan sebagainya, nampak macam cerdik pandai tu lebih banyak, tapi lebih banyak yang menolak kebenaran sebenarnya. Sebab mereka rasa apa? Seolahnya hukum ahkam yang ada dalam Quran yang Allah Ta'ala bagi tunjuk ni seolah apa? Macam ketinggalan zaman dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik lah. Allah Ta'ala lebih mengetahui. Sedangkan Al-Quran ni dah ada. Nampak tak? Dah ada dah sebelum kedatangan Nabi SAW tu. Dah ada lama tu. Sebab dia ada apa? Kalamullah. Baik je. Jadi Allah perintahkan wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fih. Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, mereka yang berpegang dengan kitab Injil ni, maknanya beriman kepada Allah Ta'ala dan juga yang dibuat oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil wal yahkum, memutuskan perkara menurut bima anzalallahu fih, menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dalamnya. Maknanya hukum ahkam yang terdapat, segala perintah dan segala larangan dalam kitab tersebut, maka hendaklah berpegang, beramal dengan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang tadi. Baik, makna ayat sini adalah Allah menjelaskan, kami berikan Injil kepada Isa supaya dia memutuskan perkara pengikut agamanya tu, agama Allah Ta'ala lah, dengan apa yang ada dalam kitab tersebut menurut pada
kisah yang pada masanya itu. Dah. Dah. Sebab tu Allah sebut, Allah tahu wal yahkum, hendaklah berhukum, memang berpegang dengan apa yang ada dalam isi kandungan tu kitab tersebut. Jadi hendaklah mereka beriman kepada semua apa yang ada di dalamnya, laksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Baiklah. Maka sebenarnya apa? Termasuk di antaranya, samalah seperti dalam kitab apa? Dalam kitab Taurat dulu. Iaitu bisyarah. Bisyarah ni mana? Kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam, iaitu tentang kedatangan nabi yang terakhir. Dalam Quran Allah sebut ni, cerita ni, kata-kata Nabi Isa tu ada dalam surah Saf. Ada yang kata Nabi Isa ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Itu dah, itu dah ada dah. Nabi Isa dah bagi tahu dah kepada pengikut-pengikutnya tadi, akan datang nabi akhir zaman nanti, yang Allah Taala kenali sebagai Ahmad tadi. Yang mana dalam kitab tu dah Allah Taala perintahkan mereka supaya mengikutnya. Bila kalau mereka sempat dengan nabi tersebut dah, supaya mengikutnya serta membenarkannya apabila ia telah diutuskan nanti. Allahu Akbar. Baik, ini sama kita tengok surah Maidah juga. Surah Maidah ayat yang ke-68 ni tak nampak lagi dah. Allah Taala berfirman, ba'da minasyaitonir rajim. Ini perintah Nabi pada zaman Nabi. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimu Taurata wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Katakanlah wahai Muhammad. Ni kata apa ni? Mereka yang ada kitab Taurat Injil itu. Hai ahli kitab. Sebab ahli kitab juga. Sebab ahli kitab ni susah nak terima Nabi Muhammad. Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun. Maknanya kamu ni tak dikira sebagai orang yang beriman. Hinggalah kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran. Tu kena terima Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhan. Jadi sampai Allah Taala perintah Nabi sallallahu bagi tahu kepada mereka kena berpegang dengan Taurat, yang kamu tahulah. Kemudian dengan Injil dan kemudian kitab yang seterusnya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu surah Maidah. Baik, dalam surah Al-A'raf ayat 157. Surah Al-A'raf ayat 157, ba'da minasyaitonir rajim, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Ni Allah cerita ni sifat orang ahli kitab hak sebenar. Allah cerita siapa mereka itu, iaitu orang-orang yang mengikut Rasul. Zaman dulu mereka ikut Rasul mereka kalau sempat dengan Nabi Muhammad Nabi yang ummi. Kemudian mereka sempat Nabi ummi ni Nabi Muhammad. Yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat. Allah sebut dah. Namanya didapati tertulis dalam kitab Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Kitab mereka pegang dah ada Nabi Muhammad. Yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf. Dah ada macam tu Yang melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Itu syirik dan sebagainya. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya. Tuan-tuan, siapa yang beriman? Termasuk Rasulullah bin Salam memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, iaitu Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi di sini khas ayat tersebut Allah Taala puji siapa? Allah Ta'ala puji Ahlul Kitab, yang mana mereka tu berpegang dengan kitab mereka dahulu. Bila datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka terus pula beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya mereka beramal dengan kitab mereka dan kemudian mereka berpegang pula dengan Al-Quran. Jadi Allah jadikan mereka tu orang yang beruntung. Hak yang dulu Allah bagi pahala 2 kali ganda dah.
Dan kemudian beriman dengan Muhammad, sekali pula Allah tak bagi pahala kepada mereka. Allahu Akbar. Ya? Itu dah. Baik, oleh sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan ayat seterusnya. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Dah. Oleh kerana itulah jadi sebenarnya dalam ayat-ayat ni Allah jelaskan apa? Mereka yang beriman dengan Nabi dahulu sepatutnya mudah untuk terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka dah ada kitab, dah ada petunjuk yang dulu. Teruslah pegang. Kenapa mereka nak menyimpang daripada kebenaran tadi? Allahu Akbar. Baik, sebab tu Allah berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi, dan kami telah turunkan kepadamu ya Muhammad Al-Quran. Daripada Nabi Isa, Allah cerita pula kaitkan dengan Nabi Muhammad. Dan kami telah turunkan kepadamu ya Muhammad Al-Quran. Sama juga macam dahulu Al-Quran apa? Tu. Bil haqqi. Tu dah, dengan buat kebenaran. Buat kebenaran tak? Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi. Membenarkan apa yang sebelumnya, iaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Allah jelaskan dalam Quran ni membenarkan apa? Ya, kitab Taurat betul, kitab Injil betul. Tak ada salah. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Dan menjadi apa tu? Muhaiminan jadi apa? Batu ujian. Batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Batu ujian maksud dia Al-Quran adalah ukuran untuk menentukan benar tidaknya ayat yang diturunkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Sebabnya sebelum dah datang Nabi SAW ni, orang-orang ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasara, mereka telah menyeleweng, telah membina hukum ahkam yang terdapat dalam kitab mereka. Jadi Al-Quran menegakkan tak, puak tu telah menyeleweng sebenarnya. Tu. Baik. Jadi sebenarnya sini Allah Ta'ala muji Al-Quran dan bahasanya penjelasan tentang Al-Quran itu, jadi diperintahkan supaya mereka juga mengikut Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Muhammad SAW. Jadi setelah mana Allah Ta'ala menyebut Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS, Allah puji, Allah sanjung, dan Allah perintah supaya mereka mengikutnya ketika mana ia boleh diikutinya, iaitu pada zaman dia. Kemudian Allah tersebutkan Injil pula, zaman Nabi Isa dah. Allah Ta'ala puji, Allah perintah pengikutnya supaya melaksanakan, mengikut segala apa yang di dalamnya. Dan setelah itu pula Allah sebutkan pula Al-Quran. Tengok, direct dah. Al-Quran yang diturunkan kepada hamba Rasulnya yang mulia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah jelaskan wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi. Kami telah turunkan Al-Quran padamu ya Muhammad dengan buat kebenaran, iaitu kebenaran yang tiada keraguan di dalamnya. Pokoknya ia adalah datang daripada Allah. Tu. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, membenarkan apa yang sebelumnya, iaitu kitab-kitab. Maknanya adalah kitab yang diturunkan sebelumnya, Taurat, Injil. Allah menyebutkan lagi, memujinya, serta bahawa ia akan turun daripada Allah Ta'ala. Allah cerita dalam kitab mereka dah. Akan turun pada Allah Ta'ala kitab yang akan disampaikan kepada hamba dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi turunnya Al-Quran itu sebagaimana yang diceritakan oleh kitab-kitab yang terdahulu. Kitab dahulu beritahu dah. Sehinggalah sepatutnya boleh menambah keimanan bagi mereka yang pemegang kebenaran tadi di kalangan
mereka yang patuh kepada perintah Allah, mengikut syariatnya, membenarkan para rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebab tu seperti mana Allah sebutkan dalam surah Isra ayat 118, ba'da bisyaitanir rajim, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujadan wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Ni Allah cerita ni ahli kitab hak dulu ni hak terus beriman. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya kita yang terdahulu, macam Allah di salam tu, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, bila baca Quran zaman Muhammad dah, ya, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Sujud terus mereka sambil berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Mana mereka terus beriman, benar seperti mana yang telah diceritakan Allah Ta'ala dalam kitab-kitab mereka. Baik, maknanya sesungguhnya apa dijanjikan oleh Allah kepada kami terhadap Rasul-Rasul yang terdahulu, iaitu kedatangan Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW, benar-benar satu kepastian yang berlaku, yang Allah telah tunaikan. Ya? Sehinggalah Allah jelaskan Al-Quran tadi, wa muhaiminan alaih, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Makna batu ujian tadi kalau kita lihat tu, itu adalah apa? Ukuran. Al-Quran itu sebagai Al-Quran, sebagai untuk menentukan kebenaran ayat-ayat yang pernah diturunkan dalam kitab-kitab yang terdahulu. Mereka seleweng kotak. Tu ya, itu. Baik, dalam hal ini kata Imam Sauri, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, makna di sini muhaiminah iaitu memelihara amanat. Amanat itu makna apa? Kitab terdahulu mereka tak ubah. Tu. Sementara daripada Ali bin Abi Talhah, juga daripada Ibn Abbas, Al-Muhaimin makna Al-Amin, iaitu makna yang dapat menjaga amanat. Sama lebih kurang tak? Dan juga kata Ibn Abbas, Al-Quran adalah pemelihara amanat atas semua kitab yang sebelumnya. Sebab dia menegakkan kitab yang terdahulu. Inilah seperti mana yang ditafsirkan oleh ahli tafsir yang lain, Ikramah, Sa'id bin Jubair, ya, Muhammad bin Ka'ab, Qatadah, Imam As-Sudi, Ibn Zaid, ramai lagi mengatakan yang sama saja. Al-Quran ini sebagai apa? Pemelihara kitab-kitab yang terdahulu. Maka sebab apa? Kitab yang terdahulu ada kebenaran, maka itulah kebenaran yang diteruskan dalam Al-Quran, menolak segala bentuk kebatilan. Kita lihat tu, mereka yang menyimpang daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tadi. Okey, oleh sebab tu Allah perintahkan, fahkum bainahum bima anzalallah. Allah perintah dari Muhammad ni, maka putuskanlah perkara. Putuskanlah itu hukumkanlah, letakkan hukum perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Iaitu ya Muhammad, putuskanlah perkara di antara manusia, sama ada orang Arab ke orang bukan Arab ke, sama ada yang butuh huruf ke, yang pandai menulis sebagainya, seperti mana yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada kamu dalam kitab yang agung ini. Mana hukum? Ini merupakan hukum seperti mana yang Nabi hukum yang terdahulu telah menghukumkan. Yang Nabi dahulu mereka telah hukumkan ikut syariat mereka, dan inilah syariat yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yalah, cuba kita lihat dah. Berbeza dia ataupun taklah kata turut-turut sangat. Sebab contoh yang zaman dahulu, mereka kalau baju kena najis, kawasan kena najis tak boleh basuh, kena potong. Kena potong. Cuma zaman Muhammad, Allah Ta'ala mudahkan, basuh, cuci. Subhanallah. Nampak tak? Itu syariatnya apa? Mudah untuk diamalkan. Baik. Tu. Baik, dan kemudian Allah bagi pesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dah. Tu tadi Allah sebut fahkum bainahum bima anzalallah. Hukumlah mengikut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah, ya. Iaitu seperti mana yang Allah sebutkan dalam ayat lepas dah. Wa anhikum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Maka putuskanlah wahai Muhammad perkara mereka itu menurut apa yang Allah Taala turunkan, dan janganlah kamu mengikut hawa nafsu mereka. Jangan duk dengar hawa, ya. Sebab mereka ni nak ikut hawa nafsu mereka. Tu dah.
Sebab tu Allah sebutkan lagi tak? Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Ini Allah bagi tegas penegasan kepada Muhammad dah. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan janganlah kamu mengikut hawa nafsu mereka. Hawa nafsu mereka apa? Sebab ahli kitab ni, mereka bila mana hukum tadi mereka tak boleh terima sebab nafsu mereka kan. Jadi mereka tak nak terima. Sebab tu Allah perintah dengan Muhammad, iaitu jangan ikut mereka, jangan dengar pandangan ataupun pendapat mereka itu, tapi hukumlah sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dah, wala tatabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepada kamu. Ya Muhammad, engkau berada di atas kebenaran yang diperintahkan kepada engkau. Janganlah kamu terpengaruh dengan hawa nafsu, keinginan ahlu kitab yang menyeleweng daripada kebenaran tadi. Sebab tu Allah sebut dah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Tu Allah dah cerita dah. Zaman dahulu tu sesuai dengan zaman dululah. Sesuai dengan zaman dulu. Ya, macam zaman yang kemudian sesuai dengan zaman kemudian. Walaupun saya kata taklah kata apa sampai 100% berubah kan, tidak. Syariat adalah apa? Berterusan. Kata Ibnu Abi Hatim diriwayatkan bin Abbas, makna ayat ini adalah untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan jalan yang terang. Katanya adalah iaitu syiar, jalan. Jalan maksud dia Allah Taala bagi jalan macam mana nak buat, ya, itu bagi setiap umat, jalan masing-masing tadi. Baik, diriwayatkan juga daripadanya yang dimaksudkan jalan dan juga sunnah. Macam kita lah, macam kita nak amalkan, kita ikut sunnah yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Baik, malahan Allah Taala jelaskan, ya, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah, sekiranya Allah berkehendak nescaya kami jadikannya satu umat saja. Tidak, ya. Jadi sini Allah Taala tegaskan penyataan, ya. Masa Allah jelaskan Allah Taala yang Maha berkuasa, yang Maha mengetahui. Sebab tu Allah jelaskan sekiranya Allah menghendaki semua manusia tu hanya ada satu agama, satu syariat. Mana daripada dulu sampai bila-bila pun semua sama belaka. Nampak tak? Ya? Iaitu tidak apa? Syariat kemudian ni tidak memasukkan syariat yang terdahulu. Allah Taala Maha berkuasa. Allah Taala Maha berkuasa. Semua tu. Tetapi itu bukan kehendak Allah. Bukan kehendak Allah. Sebabnya apa tu? Allah Taala mensyariatkan yang tersendiri untuk setiap rasul. Ada perbezaan sikit-sikit je. Kemudian Allah hapuskan dengan yang terkemudian. Begitulah yang berlaku daripada zaman dahulu hingga datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua tu sebab apa? Allah jelaskan. Kalau Allah nak jadikan umat yang satu tu memang boleh saja. Walakin liyabluwakum fima atakum. Itu maksud dia daripada Allah jadikan tadi berbeza tak? Tetapi Allah hendak menguji kamu. Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepada kamu. Maknanya Allah membuat syariat yang ada perbezaan antara setiap Nabi tadi untuk menguji para hamba-Nya dalam berpegang syariat yang disampaikan oleh Nabi tadi kepada mereka. Kemudian Allah akan beri pahala dan menjadi saksi di atas ketaatan mereka tadi, ataupun mereka yang engkar, derhaka, mengerjakan maksiat tidak seperti ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Jadi nampak tak, ya? Itu al-kehendak Allah Taala sebab apa? Nak uji. Baik, cuba kita lihat dah, ya. Ni kita ada yang solat 5 waktu ni tak ada zaman dulu. Tak ada zaman dulu dah. Jadi sekarang ni Allah Taala bagi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Allah nak muliakan kita, Allah nak uji kita, tapi Allah tengok siapa yang buat, Allah muliakan. Sebab apa ni, cuba lihat. Solat tu Nabi SAW malam Isra' Mi'raj kan, pergi ambil depan di hadapan Allah Subhanahu taala. Yang lain hanya datang begitu je, disampaikan oleh Jibril begitu saja. Baik tak? Oleh sebab itulah Allah perintah kita ni. Kita lihat sekarang dah. Fastabiqul khairat. Dah. Jadi Allah anjurkan supaya mereka ni jangan ada kata apalah, ini tu temu Alkitab lah tak? Apalah Muhammad.
Zaman kami begini, zaman kamu begini. Dah. Allah sebut fastabiqul khairat, maka berlumba-lumbalah berbuat kebajikan. Buat yang baik je. Yang Allah suruh tu semua ada kebaikan yang belaka. Maknanya mentaati Allah, mengikut syariatnya yang dijanjikannya bagi penghapus bagi syariat sebelum. Kalau hak sebelum tu tak boleh gunakan lah. Jadi gunakan apa yang telah dibenarkan oleh Allah. Membenarkan Al-Quran sebagai kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu ya. Ingat kenapa? Sebab tu Allah bagi peringatan lagi lah. Ilallahi marji'ukum. Ada jami'a. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Ingat. Allah Ta'ala yang Maha Berkuasa. Allah bagi syariat begini-begini. Allah nak uji. Allah tengok manusia nak buat ke tak. Ya. Sebab nanti balasan Allah akan bagi di hari kiamat nanti. Dia, ya. Sebab tu, Allah jelaskan lagi tak. Bila kamu nanti dikembali kepada Allah untuk dibalas nanti. Fayunabbi'ukum bima kuntum fi takhtalifun. Lalu diberitahukannya kepada kamu. Mana dihisap nanti dah. Apa yang telah kamu perselisihkan itu. Apa yang kamu bercakap pendapat itu. Maknanya nanti Allah Ta'ala akan beritahu kepada kamu kebenaran yang tentang persihan kamu. Nampak? Sebab apa? Ahli kitab tak terima Nabi Muhammad kan? Sebagai Nabi. Tak terima Al-Quran sebagai Al-Quran daripada Allah SWT. Dah. Baik. Dan ingatlah, Allah Ta'ala akan bentangkan kebenaran dan akan beri balasan di atas kebenaran tersebut serta mengazab orang kafir kerana mengingkari dan mendustakan kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka yang menentang bukti-bukti pastilah tidak selamat. Sebab Al-Quran itu bukti. Bukti yang kukuh. Sebab apa? Al-Quran membenarkan kita yang terdahulu. Rasul-rasul yang terdahulu. Dan apa yang dalam Al-Quran itu ada dalam kitab. Di sebahagian kitab-kitab yang terdahulu tadi. Allahu Akbar. Sebab itulah berkali-kali Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan dengar. Dengan kata lain, jangan ikut kehendak ahlul kitab yang menyeleweng daripada kitab mereka sendiri. Dengan kata lain, apa yang telah dibuat oleh Nabi mereka dahulu, masa dulu mereka beriman, tetapi kemudian mereka menyimpang daripada kebenaran yang tak sepatutnya. Mereka ubahkan. Yalah, kita kata dah semua tu mereka tahu. Nabi mereka bawa demikian, kemudian tiba-tiba nak diubah dan sebagainya. Sesuai dengan apa? Bukan orang zaman sekarang ada juga tu, dia kata kita kena ubah. Sebab apa? Mengikut peredaran zaman. Tak ada. Zaman ni siapa yang kontrol? Allah Ta'ala. Jadi hukum Allah Ta'ala, itulah hukum Allah Ta'ala yang pasti yang berlaku. Bukan kata akan bercanggah dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi insyaAllah, Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Sekarang itu dahulu, mudah-mudahan kita mendengar pencerahan pada pagi ini. Allahu Akbar ya. Bagaimana kita melihatnya, agama yang dibuat oleh Nabi SAW ini merupakan penerusan kesinambungan daripada agama yang telah Allah Ta'ala berikan kepada Nabi-Nabi yang terdahulu. Sebab tu saya nak beritahu bukan kata agama orang zaman dulu tu walaupun tak disebut Islam, mereka agama lain. Jawapannya tidak. Sebab zaman dahulu tidak disebut sebagai agama, ya. Cuma kita ni ahli sejarah kita menyebutkan agama Yahudi, agama Nasara. Terpaksa kita nisbahkan begitu. Sebab apa? Tak ada lagi. Tak ada istilah. Tak ada istilah. Tapi dalam Al-Quran Allah sebut semuanya sebagai Islam belaka. Sebagai Islam. Islam makna apa? Agama yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Mudah-mudahan kita dapat jadikan panduan pegangan iktibar pengajaran untuk kita jadikan pengajaran untuk inilah keselamatan kita dunia akhirat dan dapat kita wariskan lagi kepada sahabat-sahabat yang mati ada di sini. Walahuna aqulu qawli hadza astaghfirullah lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah sekiranya ada sebarang pertanyaan. Tak ada. Wallah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الخير ما سألك عبادك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لما وترضى اللهم زدنا عملا كان وزدنا يقينا صادقا وزدنا عملا متقبلا عندك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم